Peribahasa merupakan rangkuman simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan dan juga perbilangan. Setiap satunya mempunyai sifat dan tujuan yang tertentu. Untuk kajian kali ini, kumpulan saya akan memfokuskan kepada simpulan bahasa sahaja. Apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah ungkapan yang biasanya terdiri daripada 2 atau 3 patah perkataan dan mempunyai makna yang berlainan daripada makna asal perkataan tersebut. Simpulan bahasa juga digunakan untuk menyampaikan sesuatu nasihat, teguran, ingatan dan juga sindiran. Menurut Alia Zamri 2021 dalam kajiannya Keberkesanan Strategik Pembelajaran Peribahasa Bahasa Melayu menggunakan bahan multimodal mendapati bahawa tahap penguasaan murid dalam menjawab soalan-soalan peribahasa adalah lemah dan tidak memuaskan. Laporan turut menunjukkan bahawa 63% murid tidak berjaya menjawab kesemua soalan peribahasa tersebut. Kajian Zanaria 2016 menyatakan bahawa sebahagian besar murid di sekolah menghadapi masalah menggunakan peribahasa yang sesuai mengikut konteks. Hal ini adalah disebabkan murid tidak memahami maksud peribahasa tersebut. Kajian Zaidul Azma dan Ahmad Fuad 2010 menyatakan bahawa kemerosotan prestasi murid dalam penguasaan peribahasa adalah disebabkan kerana bahan pengajaran yang digunakan oleh guru semasa PDP adalah kaku, tidak mencabar dan amat membosankan. Hal ini menggunakan flashcard iaitu kad bergambar secara digital. Guru akan paparkan 2 kad imbasan yang berlainan gambar. Contoh, kad pertama guru paparkan gambar berbentuk hati. Kad kedua, guru akan paparkan kad bergambar batu. Apabila digabungkan kedua-dua gambar tersebut akan menjadi satu simpulan bahasa iaitu hati batu. Kemudian, guru meletakkan maksud simpulan bahasa tersebut iaitu hati yang keras. Cara untuk menggunakan teknik ini dalam pengajaran dan pembelajaran ialah yang pertama, guru perlu menunjukkan video ini terlebih dahulu kepada pelajar sambil menerangkan mengenai gambar-gambar yang terpapar iaitu kad pintar ataupun flashcard yang terpapar di skrin dan juga memberikan penerangan secara terperinci mengenai apa yang terpapar di skrin. Akan melihat bagaimana cara untuk mengaplikasikan teknik pengajaran dan pembelajaran untuk simpulan bahasa dalam bahasa Melayu dengan menggunakan teknik flashcard ataupun kad pintar secara digital. Kita akan belajar mengenai topik simpulan bahasa dengan menggunakan kaedah flashcard ataupun kad pintar secara digital. Okey, cikgu akan tayangkan video kepada kamu dan cikgu nak kamu teka apa yang kamu nampak, flashcard apa yang kamu nampak dan apabila digabungkan menjadi satu perkataan. Okey, boleh? Okey, untuk gambar yang pertama. Okey, gambar apa tu? Ya, betul. Putih dan juga tulang akan bergabung menjadi satu simpulan bahasa iaitu betul, putih tulang yang membawa maksud daripada menanggung malu kerana negara dijajah orang, baiklah berputih tulang di medan perang. Yang berbawa maksud mati. Okey, untuk simpulan bahasa seterusnya. Betul, buah tangan bermaksud barang yang dibawa dari perjalanan ataupun sagu hati yang kita nak bawa ataupun kita berikan kepada orang. Selalunya buah tangan ni kita bagi pada orang yang sakit ketika melawat. Okey, bagi kad seterusnya ialah gambar apa? Okey, ada gambar kaki dan juga gambar bangku. Okey, apa tu? Betul, kaki bangku. Kaki bangku ni membawa maksud orang tu tidak pandai bermain bola. Ingat, kalau flashcard tu tunjuk gambar kaki dengan bangku, bermaksud orang tu tak pandai main bola. Baiklah, itu adalah antara contoh simpulan bahasa yang menggunakan kad pintar secara digital. Untuk mengaplikasikan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan flashcard ataupun kad pintar mengenai simpulan bahasa di dalam subjek Bahasa Melayu. Seterusnya, kita lihat manfaat model kepada pelajar. Terdapat 4 manfaat model kepada pelajar. Yang pertama, merangsang otak pelajar. Di mana bermain flashcard ataupun kad imbasan ini ternyata boleh merangsangkan prestasi otak pelajar. Mereka akan belajar menangkap, mencerna, berfikir dan mengingat semua informasi saat bermain kad tersebut. Dan dengan rangsangan ini juga sangat baik untuk mencerdaskan otak pelajar. Yang kedua, menambah kosakata. Cara untuk menambah kosakata pelajar selain bercakap adalah dengan bermain flashcard.
Permainan ini memiliki sejumlah kosakata baru bahkan yang jarang didengar oleh pelajar. Penambahan kosakata ini sangat penting sebagai bekal pelajar dalam berbicara. Agar lebih efektif dalam menambah kosakata pelajar, sebaiknya ajarkan mereka cara melafazkan dengan jelas dan benar. Yang ketiga, melatihkan koordinasi mata dan otak pelajar. Saat bermain flashcard ataupun kad imbasan ini, tanpa disedari penyelarasan antara mata dan otak pelajar semakin terbentuk. Hal ini kerana saat mereka berusaha untuk meneka, sebenarnya otak dan mata pelajar ini sedang bekerja untuk mengeluarkan sesuatu tindakan. Dan proses ini sangat penting dalam proses pembelajaran dan pengajaran bagi masa depan pelajar. Yang keempat, merangsang daya ingatan pelajar. Manfaat flashcard juga dapat merangsang daya ingatan pelajar. Proses ini terjadi saat kita menunjukkan sebuah gambar di kad. Pelajar akan berusaha membuka kembali ingatan gambaran tersebut. Dengan latihan yang berulang dan kemampuan mengingati pada sesuatu gambar itu akan semakin tajam. Kemampuan ini tentunya banyak manfaat khususnya dalam proses pembelajaran dan pengajaran pelajar. Seterusnya kita melihat kepada relevan model terhadap isu. Terdapat 4 relevan model terhadap isu. Yang pertama, mudah belajar. Pelajar akan lebih mudah belajar jika dia melihat sesuatu yang lebih konkret. Kerana koordinasi mata dan otak untuk menerima rangsangan atau maklumat adalah berbentuk abstrak. Sebagai contoh, pelajar akan lebih memahami apa itu kucing jika kita tunjukkan gambar kucing tersebut sebagai sesuatu yang konkret daripada kita hanya sekadar membuat bunyi ataupun menyebut perkataan kucing tanpa dia mengetahui rupa bentuk tersebut. Kedua, otak cepat berfungsi. Ini menunjukkan bahawa otak berfungsi secara cepat, iaitu otak adalah mekanisme berkelajuan tinggi. Otak diibaratkan seperti kaunter yang dapat menghasilkan semula gambaran rumah kita kerana ia sudah diberi input atau maklumat imej tentang rumah pada masa suatu ketika dahulu. Dengan itu, apa yang kita lakukan adalah bersesuaian dengan cara otak kita berfungsi, dan mata dan telinga adalah kamera dan perakam suara. Yang ketiga pentingnya kualiti gambar, di mana kualiti gambar seharusnya menunjukkan imej sebenar objek yang hendak disampaikan. Jika ianya seekor ayam, seharusnya ayam tersebut dalam bentuk sama ada ilustrasi yang baik ataupun gambar foto yang sebenarnya. Dan yang keempat, daya tumpuan pelajar, di mana di dalam satu kad terdapat 2 perkara, iaitu gambar dan perkataan sekaligus. Hal ini menjimatkan masa dan tenaga mengajar kita dalam 2 perkara sekaligus. Seperti yang disebutkan sebelum ini, pelajar hanya akan fokus pada suatu benda dan pada suatu masa serta mereka hanya hendak yang menarik. Sebagai kesimpulan, keindahan simpulan bahasa ini menjadikan bangsa Melayu sebagai rumpun bangsa yang gemilang dan mampu mempertahankan bahasanya jika dipelihara dan dimartabatkan kedudukannya pada tempat yang sewajarnya.